Kita intro dulu. La 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 la. B, buat apa tu? Tak ada, tengok ni. Birthday abang tak siapa, dia bagi hadiah masalahnya. Nah, ni ada hadiah. Hadiah? Dia siapa Tahu lah ni. Ditulis daripada Anwar Madani. Anwar Madani. Cek. Ish, lain macam. Dalam Boleh pada share dua. dalam pada kita dalam pada birthday abang tak siapa bagi hadiah ni kan. Cek apa pula warna merah ni? Pelik ni. Ini bukan hadiah. Ini bagi jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam best tak dapat satu lagi hadiah dari Kerajaan Madani. Semalam saya telah buat satu video menjelaskan tentang banyak sekali hadiah-hadiah yang bakal diberikan oleh Kerajaan Madani kepada kita sepanjang 6 bulan pertama tahun 2024 ini. Tengok-tengok tak cukup lagi, dia nak bagi hadiah lagi tuan-tuan. Dan hadiahnya pada kali ini berupa tarif air akan dinaikkan sebanyak 22 sen bagi setiap meter padu berkuat kuasa Februari ini. Sekarang ini tarif air dekat negara kita ialah RM1.22 bagi setiap liter padu air. Dan selepas kenaikan ini, dia akan menjadi RM1.44 bagi setiap meter padu air. Kalau anda menggunakan 10 meter padu air, bermaksud anda kena bayar RM14.40. Lebih kurang macam tu lah tuan-tuan sekalian. Dan benda ini memang satu berita yang sangat-sangat menggembirakan. Di saat elektrik bakal naik, diesel bakal tak ada subsidi, ada SST akan dinaikkan, cukai akan banyak lagi, tengok-tengok tarif air juga akan menjadi semakin banyak. Ini merupakan satu cara untuk rakyat sebenarnya memberikan bantuan kepada kerajaan. Sebab nanti kerajaan akan katakan, jangan tanya apa yang kerajaan boleh buat pada anda, tanyalah diri anda apa yang anda boleh buat kepada kerajaan dan negara. Biasalah itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Benda ini pastinya disambut dengan begitu gembira oleh anak-anak papa yang sentiasa mendambakan, kadar air negara kita ini sangat-sangat murah. Sebab laporan berita pada 4 Januari 2024 hari itu menjelaskan kadar air kita ini antara yang termurah dekat rantau Asia Tenggara ini dan juga termurah berbanding dengan negara-negara lain. Tapi itulah, dia banding dengan Filipina, dia banding dengan Thailand, dia banding dengan Singapura. Tapi dia tak nak banding pula dengan Brunei. Brunei baru berapa sen je seliter? 35 sen kalau tak salah saya. Kalau Myanmar 9 sen seliter, lagi murah. Lepas tu satu negara, saya lupa negara apa, RM1.15 seliter. Tu kisah dia. Tapi dia banding dengan Singapura, banding dengan Filipina yang jauh lebih tinggi. Itu kisah dia tuan-tuan sekalian. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Lepas ini kita just berhati-hati lah. Sekiranya kalau tiba-tiba keluar berita yang mengatakan kadar kita untuk satu perkhidmatan tertentu adalah yang termurah dekat Asia Tenggara ke, yang termurah berbanding negara jiran ke, ataupun tidak pernah disimak selama beberapa tahun ke, itu adalah tanda-tanda kubra betapa harga perkhidmatan atau pembarangan itu akan naik. Dan belum cukup dengan kenaikan tarif air yang confirm akan berlaku pada Februari ini, tiba-tiba pula pembekal gula negara iaitu MSM telah mencadangkan harga gula pasir kasar dinaikkan daripada RM2.85 sepaket sekarang ini sekilo kepada RM3.85 sekilo. Itulah dia tuan-tuan sekalian. Seandainya kalau cadangan MSM ini diterima oleh kerajaan, bermaksud selepas ini kita akan berhadapan dengan full set harga barangan yang semakin naik. Kita dah jumpa harga elektrik yang makin naik, harga air pun dah makin naik, diesel pun dah tak ada subsidi, kena pula SST untuk pelantaran. Dan sekarang ini pula kalau harga gula naik, memang saya cakap terus terang, harga barangan dekat pasaran akan melambung-lambung tuan-tuan dan puan sekalian. Sino le ayuda a la fábrica el camión está? Tú me daba 1000 tacos, me caía al suelo. Yo ya cogía los tacos, los arrastraba. Saya bukan apa, saya rindu di saat Pakatan Harapan
Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli. Saya rindu zaman mereka ini menjadi pembangkang. Sebab katakanlah kalau harga-harga barangan ini naik ketika mereka menjadi pembangkang dulu, saya cakap terus terang, mereka akan buat satu roadshow keliling Malaysia, naik lori Transformers untuk memburuk-burukkan kerajaan. Kata kerajaan tak reti buat kerja. Kata kerajaan ini hanya menguntungkan kapitalis. Kata kerajaan ini hanya menguntungkan para pemodal. Kata kerajaan ini tidak pernah memikirkan tentang rakyat terbawah. Kata kerajaan ini kerajaan yang bangang. Kerajaan ini patutnya diturunkan saja, dan macam-macam lagi. Disertakan dengan janji-janji manis betapa kalau saya menjadi Perdana Menteri, harga barang akan diturunkan. Kerana kita mendengar keluhan rakyat, kita memikirkan nasib rakyat. Tetapi itulah, sekarang ini ada hikmahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sebab selama 25 tahun beliau menjaja kerajaan-kerajaan terdahulu adalah bodoh-bodoh dan juga buruk-buruk belaka. Tak reti buat kerja, barang naik dan macam-macam lagi. Sekarang Allah izinkan dia menjadi Perdana Menteri. Allah izinkan dia capai cita-citanya untuk menjadi Perdana Menteri. Dan sekarang kita rakyat Malaysia dapat melihat betapa beliau ini merupakan seorang yang sangat-sangat cakap tak serupa bikin, bahkan jauh lebih teruk berbanding dengan Perdana Menteri yang terdahulu. Dan kerajaan beliau ini adalah kerajaan yang jauh lebih teruk, yang paling teruk dalam sejarah berbanding dengan kerajaan-kerajaan terdahulu yang beliau kutuk-kutuk dan hina-hina satu ketika dahulu. Dapat Menteri Ekonomi yang formula sana formula sini pun memang orang kata apa, tak boleh pakai satu pun formula aja kan. Pelik juga bila dah jadi Pak Menteri, tiba-tiba pula formula tu hilang dari pandangan mata. Kementerian Kos Hidup pun baik tak payah adalah Kementerian Kos Hidup, tak boleh pakai. Dan saya tertanya-tanya juga, apa hasil laporan ketua-ketua penjawat awam yang hendak melaporkan berkenaan dengan cadangan untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat seperti mana yang telah diminta oleh Perdana Menteri pada awal-awal pentadbiran beliau dahulu? Semuanya itu hanyalah wayang ke tuan-tuan sekalian? Bagi saya macam itulah. Semuanya hanyalah wayang semata-mata untuk menunjukkan bahawa beliau adalah Perdana Menteri yang terbaik dalam sejarah Malaysia. Tetapi sekarang anda sendiri boleh akui, anda sendiri boleh mengaku, termasuklah anak-anak papa yang paling tegar pun, anda juga jangan segan-silu untuk mengaku betapa Perdana Menteri kita ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah Perdana Menteri yang paling cokiah dalam sejarah negara kita ini. Tetapi berbalik kepada perasaan rindu ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim lantang sebagai pembangkang, cuba anda tontonkan video kenangan-kenangan ini, dan selepas video ini saya sertakan satu video yang patut kita tanyakan setiap kali Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap berkenaan dengan kesengsaraan rakyat selepas ini. Setuju tak? Keutamaan kita bukan menambah allowance pimpinan, bukan menambah jawatan menteri-menteri bercambah, tetapi menetapkan keutamaan, menjaga kepentingan kemaslahatan rakyat. Kalau harga barang semua, sayur naik, ikan naik, ayam, tepung, semua boleh naik, ini masalah rakyat. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?